Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999. Menunggang motosikal secara berkumpulan di Lebuh Raya serta melakukan aksi berbahaya pada waktu malam. Remaja menggunakan nombor pendaftaran palsu antara yang ditahan dalam Ops Samsing Jalanan di sekitar Kuala Lumpur. Wartawan Syahirah Azhar menyertai operasi yang dijalankan Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik JSPT Kuala Lumpur. Masalah sosial seperti aktiviti lumba haram dikuatiri kembali berleluasa di jalan raya selepas kelonggaran melalui Fasa Pelan Pemulihan Negara PPN dilaksanakan di beberapa buah negeri termasuk Lembah Kelang. Kelonggaran yang diberikan dilihat mula disalahguna oleh sesetengah penunggang motosikal. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik JSPT Kuala Lumpur, Assistant Commissioner Sarifuddin Muhammad Saleh, cakna tentang isu ini dan mengambil pendekatan menggerakkan sepasukan anggotanya untuk melakukan operasi membantras kegiatan rempit. Baru-baru ini 999 berkesempatan menyertai pasukan risikan JSPT Kuala Lumpur di Lebuh Raya Duta Ulu Klang, Duke, untuk melihat sendiri keadaan Lebuh Raya ketika waktu tengah malam. Sekarang jam hampir 2 pagi, risikan kami mendapati terdapat beberapa kumpulan samsing jalanan menggunakan Lebuh Raya Duke sebagai lita lumba haram untuk menunggang motosikal mereka secara berbahaya dan pihak polis sedang mengesan individu berkenaan. Pelbagai aksi berbahaya yang dilakukan seperti roket, zigzag, terbang, Superman dan bersaing sesama sendiri. ID 125 warna biru. Helmet warna kelabu silver, baju warna putih. Diulang ID 125 warna biru, helmet warna silver, baju warna putih. Dan satu lagi LC warna merah, helmet warna merah, baju warna kelabu, lengan panjang. Seramai 2 pegawai dan 14 anggota unit risikan operasi JSPT Kuala Lumpur terbabit dalam operasi rempit diketuai Asisten Superintendent Ahmad Fuad Mahmud. Operasi kali ini berjaya menahan 12 lelaki di Lebuh Raya bertingkat Ampang Kuala Lumpur, Akleh dan Lebuh Raya Duta Ulu Klang, Duke. Ya, starting main dia daripada arah Ampang lebih ke Ini semua remaja lebih kurang dalam 17 sampai 25. Dia punya motor pun dia ada ubah spek semua. Boleh tengok motor dia. Tengok. Pihak polis mengeluarkan 10 saman atas pelbagai kesalahan termasuk nombor pendaftaran tidak mengikuti spesifikasi, tiada cermin sisi dan pengubahsuaian egsos. Dikatakan aktiviti lumba haram akan bermula selepas jam 12 tengah malam dan mereka akan bergerak secara berkumpulan iaitu di antara 8 atau 10 penunggang motosikal. So, tahu tak sebab apa kami tangkap? Tak tahu? Berlumba. Ha? Berlumba. Lumba. Apa aksi awak buat tadi? Superman. Berapa umur ni? 18. 18. So, kamu Superman ni satu kesalahan. Ha? Kamu melakukan aksi bahaya di jalan raya. Okay? So, kami tangkap kamu, pada kami akan buat ke balai lah untuk dokumentasi. Ni keluar ni, mak ayah tahu ke? Tahu. Tapi dia tak tahu keluar jauh. Tak tahu keluar ni. Ni you keluar by group ke atau you seorang? Grup. By group. Berapa ramai tadi? 10. 10. Start daripada mana? Daripada berlumba ke apa? Tak, maksud kamu berkumpul kat mana dan kamu ramai-ramai kawan nak pergi ke mana? Dari Kepong. Kepong. Nak pergi ke pusat bandar lah. Jalan-jalan lah. Tempat atas jalan raya ni bukan trek untuk kamu berlumba atau buat aksi-aksi yang berbahaya. Seorang remaja 15 tahun turut ditahan kerana menggunakan nombor pendaftaran palsu bagi mengelak daripada dikesan pihak berkuasa. Sebab apa tukar nombor plate? Atas tujuan apa? Saya nak bawa keluar motor ni. Lepas tu saya macam nombor plate tak ada, patah, gantung bagi cukup syarat.
Tapi saya tak tahu pun salah dia salah besar. Tergantung ni untuk syukur harap je. Malah ada yang mengalami kecederaan di bahagian kaki akibat terjatuh ketika cuba untuk melarikan diri daripada pihak polis. Kesemua tangkapan berusia 15 dan 34 tahun itu dibawa ke Balai Polis Trafik Kuala Lumpur untuk disiasat mengikut Seksyen 42 dan Seksyen 108 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Operasi tamat jam 4 pagi. Laporan Syahirah Azhar 999. Dirantai dan dikurung di dalam bilik selama 6 hari. Sindiket culik dan ugut melibatkan warga asing di Kajang Selangor akhirnya tumpas setelah polis berjaya menemukan lokasi mangsa. Mangsa dikatakan diumpan dengan tawaran perkhidmatan seksual sebelum diculik. Wartawan Haris Farouk Alex ke lokasi penemuan mangsa bersama pasukan bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Kajang. Diculik, dikurung, diugut. Itu detik cemas yang dilalui mangsa culik yang juga seorang warga negara Bangladesh di Kajang Selangor baru-baru ini. Sindiket yang merancang penculikan ini dipercayai terdiri daripada warga senegara mangsa. Hasil siasatan pasukan D9, bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Kajang, mendapati mangsa berusia 39 tahun diculik selepas mendapat tawaran perkhidmatan seks oleh seorang wanita warga asing. Sindiket dipercayai dianggotai 8 individu, termasuk seorang wanita warga asing dan seorang wanita tempatan. Wanita warga asing berperanan sebagai pelacur dan memperdaya mangsa untuk berjumpa di lokasi yang ditetapkan sebelum ahli kumpulan yang lain melarikan mangsa. Siasatan kes ni mula pada 2 bulan September 2021 bila kita terima laporan polis daripada majikan mangsa iaitu satu lelaki Bangladesh tentang kehilangan pekerja dia yang kali terakhir dia lihat pekerja ni adalah pada 27 hari bulan Ogos sewaktu balik daripada kerja. Dan pada 28 hari bulan Ogos pengadu ni iaitu majikan mangsa ni terima panggilan telefon daripada isteri mangsa memaklumkan bahawa mangsa ni telah ditahan, dilarikan dan suspek dipercayai berbangsa Bangladesh juga berdasarkan kepada pertuturan dia. Setelah diculik dan dikurung di 2 lokasi berbeza selama 6 hari, sindiket dikatakan telah meminta wang tebusan sebanyak 1 juta taka atau RM50,000 Malaysia daripada isteri mangsa yang berada di Bangladesh. Namun setelah transaksi wang tebusan dimasukkan ke dalam akaun yang berpengkalan di luar negara, suspek dikatakan masih tidak ingin membebaskan mangsa. Menurut pihak polis, ini adalah lokasi kedua suspek telah membawa mangsa setelah dikurung selama 6 hari di lokasi pertama. Dan walaupun keluarga mangsa telah membayar sebanyak RM50,000 sebagai wang tebusan, suspek dikatakan telah meminta wang tambahan untuk melepaskan mangsa. Gara-gara kehabisan wang, isteri mangsa telah menghubungi majikan suaminya sebelum satu laporan polis dibuat di Balai Polis Kajang. Hasil siasatan polis, kurang 17 jam 4 serbuan dibuat di sekitar Kajang dan berjaya menahan 8 individu yang dipercayai terlibat dalam penculikan itu. Mangsa diselamatkan di sebuah rumah teres 2 tingkat di Bandar Teknologi Seksyen 5 Kajang, dipercayai rumah sewa milik seorang daripada suspek. Ketika ditemui, kedua-dua tangan mangsa dalam keadaan bergari, manakala kaki dirantai. Sebelum dilepaskan pun dia akan ambil lagi tindakan supaya mangsa ni melakukan aksi-aksi macam video bogel supaya dia dapat mengugut mangsa ni supaya mangsa ni tidak melaporkan kepada pihak polis.
So salah satu cara lah untuk mengugut. Dia buat rakaman dan dia beritahu kita ada you punya video bogel. So you please jangan lapor polis. Kalau you lapor kita akan sebarkan untuk mengugut untuk supaya benda ni tidak dilaporkan pada pihak polis lah. Hasil siasatan 4 suspek warga Bangladesh dan seorang wanita tempatan didakwa di Mahkamah Majistret Kajang pada 17 September lalu atas pertuduhan melarikan seorang lelaki dan meminta wang tebusan sebanyak 1 juta taka atau RM50,000 Malaysia. Namun tiada pengakuan direkodkan daripada 3 lelaki dan wanita itu kerana kes berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 3-1 Akta Culik 1961 yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dihukum mati atau penjara seumur hidup atau sebatan. Mahkamah menetapkan 7 Oktober depan untuk sebutan semula kes. Laporan Haris Farouk Alex 999. Turun. Kau turun. Menggunakan kad pengenalan orang lain untuk mengambil ujian saringan COVID-19. Itulah antara pengakuan seorang warga asing ketika rumahnya diserbu dalam sebuah operasi bersepadu Jabatan Pendaftaran Negara dan Jabatan Imigresen Malaysia Putrajaya awal bulan ini. Perinciannya bersama wartawan Halim Din. Gara-gara memiliki MyCard atau kad pengenalan Malaysia yang diragui statusnya, mereka sanggup memanjat bumbung rumah demi mengelakkan daripada ditahan. Tindakan itu dilakukan beberapa warga asing yang mendiami kawasan perumahan di Taman Jimah Jaya Port Dickson Negeri Sembilan apabila menyedari kehadiran pihak berkuasa. Turun. Kau turun. Sebelumnya, sepasukan pegawai penguatkuasa bahagian siasatan dan penguatkuasaan Jabatan Pendaftaran Negara JPN Putrajaya bergerak ke kawasan sasaran sekitar jam 12.30 malam 6 September lalu. Operasi yang turut disertai Jabatan Imigresen Malaysia JIM Putrajaya membabitkan 48 pegawai penguatkuasa kedua-dua agensi berkenaan. Sasaran operasi ialah warga asing yang memiliki kad pengenalan palsu atau menggunakan kad pengenalan orang lain. Jam 12.30 pagi, sasaran pertama diserbu. Pemeriksaan di premis kediaman ini menemukan 3 individu, seorang kanak-kanak lelaki berusia 8 tahun serta kakaknya berusia 16 tahun dan wanita berusia lingkungan 30-an, ibu kepada kedua-duanya. Bunyi seperti orang berjalan di bahagian siling rumah ini membongkar taktik seorang lelaki yang cuba melarikan diri melalui bumbung. Kau apa kat atas tu? Turun. Sini, turun ke sini. Turun kat dapur ni. Tindakan pantas pihak berkuasa berjaya menahan lelaki terbabit berusia 40-an yang juga merupakan seorang daripada ahli keluarga ini. 4 sekeluarga warga asing itu ditahan oleh Jabatan Imigresen kerana didapati tidak mempunyai dokumen sah. Di premis bersebelahan, 3 lagi warga asing ditemui. Sekarang kamu ada dokumen apa? Seorang berusia 45 tahun, manakala 2 lagi berusia lingkungan 30-an. Pemeriksaan mendapati ketiga-tiga lelaki berkenaan memiliki kad pengenalan Malaysia berwarna biru. Namun setelah diperiksa, mendapati dokumen yang dimiliki sama ada bukan milik mereka atau palsu.
Antara dalam serbuan ini yang dapat dikesan 3 situasi yang berbeza. Yang ini ada nama sebenar tapi mengakui menggunakan nama orang lain untuk memohon kerja. Dan sekarang bekerja dengan nama orang lain walaupun dia ada nama yang sebenar. Yang ini pula mengakui memiliki MyKad palsu. Namun dalam masa yang sama dia juga mendakwa ada MyKad asal ataupun yang tulen tetapi disimpan di rumah kawannya. Dan yang ini pula mengetahui dia menggunakan MyKad milik orang lain. Betul Ya, antara 3 situasi yang dapat dikesan dalam serbuan di kawasan ini. Seorang daripada mereka memberikan jawapan yang meragukan apabila disoal oleh pihak berkuasa. Tarikh lahir bila? Tarikh lahir bila? Tarikh lahir. Bila? Itu IC belum keluar. Bila kau tarikh lahir kau bila? Tarikh lahir daftar ke apa? Ketika ditanya lagi tentang namanya, lelaki ini menjelaskan namanya ialah Hamid Munir. Okey, nama betul kau apa? Nama betul kau apa? Bin Munir. Namun ketika ditanya oleh seorang lagi pegawai penguatkuasa, dia yang didapati menggunakan kad pengenalan orang lain menjelaskan namanya ialah Husin Adam. Kamu nama sebenar apa? Husin Adam. Kamu pakai IC atas nama apa? Kerja. Itu untuk kerja saja. Yalah, nama apa? Nama Jairul. Nama penuh. Jairul bin Mahmud. Muhammad Jairul bin Mahmud. Nama sebenar? Husin Adam. Asal mana? Asal Filipin. Asal Filipin. Ya. Macam mana kamu boleh menggunakan Muhammad Zairul tu? Tapi untuk pakai untuk Yalah, kerja mana saja. kamu jumpa ke kawan bagi ke? Itu kawan saja bagi untuk Kawan kerja. bagi. Ya. Hamid Elias Husin bukan nama sebenar, mengakui membeli dokumen itu daripada rakannya pada harga RM350 bertujuan untuk mendapatkan pekerjaan di negara ini. Lelaki ini pula memaklumkan dia menggunakan kad pengenalan milik orang lain yang diberi rakannya sejak 2 tahun lalu. Selain digunakan untuk mendaftar kad pekerja, dia mengakui turut menggunakannya untuk ujian saringan COVID-19 dan mendaftar di MySejahtera, namun belum mendaftar untuk mendapatkan vaksin. Di sebuah premis berasingan, tindakan seorang lagi lelaki yang turut menggunakan taktik cuba melarikan diri melalui bumbung tidak menjadi. Setelah diperiksa, lelaki berusia 47 tahun ini didapati memiliki kad pengenalan berwarna biru yang disyaki palsu. Ini MyKad palsu yang dimiliki oleh lelaki ini. Ceritanya begini, pada mulanya dia menyorokkan diri di siling rumahnya. Bagaimana pun orang kata kantoi. Dan akhirnya setelah diperiksa mendapati dia memiliki MyKad palsu. Ini dia. Dan ada cerita di sebalik bagaimana dia memiliki MyKad palsu ini. Saya minta tolong bikin dengan kawan, tak nak bayar apa-apa pun. Saya minta tolong dengan kawan pasal saya punya IC tak boleh sambung dan sekarang kan dibekukan IC. IC hijau dibekukan. Tak boleh sambung. Itu pasal saya jadi macam tu. Untuk saya cari makan. Semakan ke atas, lelaki berasal dari Sabah ini mendapati dia pernah memiliki kad pengenalan berwarna hijau, iaitu pemastautin sementara yang telah tamat tempoh pada 2019. Okey, untuk keseluruhan operasi pada malam ini, kita telah membuat tangkapan seramai 10 orang di mana 4 orang disyaki menggunakan kad pengenalan palsu dan 2 orang lagi menggunakan kad pengenalan orang lain. Keempat dan 2 orang ini, 6 orang keseluruhan, semuanya lelaki lah, iaitu untuk tangkapan Jabatan Pentadbiran Negara. Manakala ada 4 lagi tangkapan di bawah Jabatan Immigration Malaysia di atas kesalahan pelbagai, iaitu seorang lelaki dewasa, 1 perempuan dewasa, seorang kanak-kanak lelaki dan juga seorang kanak-kanak perempuan. Itu secara keseluruhan. Kesemuanya direman untuk siasatan lanjut mengikut Peraturan 25/1/I
Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990 pindaan 2007. Operasi yang tamat kira-kira jam 3 pagi juga bertujuan mengesan pendatang asing tanpa izin menggunakan kad pengenalan palsu atau menggunakan kad pengenalan milik orang lain untuk mendaftar MySejahtera. Halimudin 999. Seorang lelaki bersenjatakan 2 bilah sabit mengganggu orang awam sebelum bertindak bersembunyi di dalam kawasan hutan berhampiran sebuah universiti di Bukit Gambir berjaya ditahan polis. Suspek berusia 53 tahun itu dilaporkan bersembunyi hampir 12 jam selepas pihak polis cuba memberkasnya susulan mengganggu pengguna jalan raya di Jalan Ketitir, Sungai Dua pada jam 11 malam 15 September. Video berdurasi 38 saat itu menjadi tular di media sosial dengan mendapat lebih 35,000 tontonan. Pada mula-mula saya tengok, saya ingat ke dia ni nak pergi tebah rumput dekat sebelah tu sebab belah sana tu kan rumput panjang. Dan bila dia tengok balik, oh rupanya dia adalah seorang yang tak waras lah sebab dia pegang sabit dan dia dah mengancam orang. Dia jalan di tengah jalan dan membahayakan diri orang. Dan juga dia telah macam acah-acah lah nak pukul orang Dan kat situ juga kita nampak pihak bomba baru datang dan benda ni membahayakan orang lain. Kalau saya kat situ pun saya rasa saya lari sebab dengan pegang sabit ni kan. Lagipun dia boleh mencederakan orang awam lah. Tapi bagi saya, kita sebagai manusia ni dengan sekarang ni musim Covid ni kan, ramai yang depress, stres. So, eloknya kita panggil pihak berkuasa untuk menyelesaikan masalah tu lah. Wih. Dia nak lari mana? Menurut Ketua Polis Daerah Timur Laut, Assistant Commissioner Sofian Santung, pada 16 September lalu, pihak polis berjaya menahan suspek sekitar jam 11.40 pagi dengan bantuan pasukan bomba. Dan hasil semakan lanjut mendapati suspek mempunyai 10 rekod jenayah lampau, 9 membabitkan dadah dan 1 kes jenayah. Dan hasil ujian saringan air kencing turut mendapati suspek positif dadah jenis heroin. Apabila pasukan polis sampai usaha untuk memujuk dan juga menangkap suspek ini dilakukan, namun demikian suspek ini bertindak melarikan diri di kawasan Semak. Pihak polis dan Bombam cuba lagi untuk membuat tangkapan, namun suspek melarikan diri pula ke kawasan perumahan berhampiran di kawasan tersebut lebih kurang jarak 100 meter. Pihak polis telah menghampiri suspek dan berunding dan bertanya apa masalah suspek sehingga dia melakukan demikian. Dan semasa suspek meletakkan kedua bilah senjata, iaitu kita kesan sabit dengan ketangkasan, Ketua Balai Polis Sungai Nibung dan satu anggota dibantu oleh pihak bomba telah berjaya menangkap suspek berkenaan ketika suspek sedang leka. Pegang sabit, Mat. Pegang sabit, Mat. Dan kita pun bertanya kenapa beliau berbuat demikian. Alasannya pada malam tersebut dia telah pergi ke salah sebuah rumah untuk meminta rokok, namun tidak diberikan oleh orang awam. Jadi dia pun rasa marah dan mengamuk. Dalam insiden viral ini juga ataupun insiden Hakim Mamun ini, pihak polis di Raja Malaysia menasihatkan kepada orang awam jika berhadapan dengan situasi seperti ini, dinasihatkan supaya jangan mengambil tindakan-tindakan yang boleh membahayakan nyawa sendiri. Lebih baik jika terkesan atau melihat ada orang yang mengamuk, membawa senjata tajam berbahaya berada di kawasan awam, hubungi segera pihak polis untuk kita mengambil tindakan sewajarnya. Lelaki terbabit dirujuk ke hospital untuk mendapatkan rawatan termasuk penilaian tahap kesihatan mental. Dan pihak polis turut merampas 2 bilah sabit yang digunakan suspek untuk siasatan lanjut. Kes kini disiasat mengikut Seksyen 6-1 Akta Senjata, Bahan-bahan Kakisan dan Letupan dan Senjata Berbahaya 1958. Memberitahu mereka didampingi orang yang tak dikenali, kadang-kadang relate dengan incest.
Kanak-kanak diumpan dengan permainan video sebelum kehormatan mereka dicabul, dirakam dan dimuat naik ke laman web gelap atau dark web. Itulah taktik yang digunakan oleh seorang pedofil yang berjaya ditahan polis bahagian siasatan seksual wanita dan kanak-kanak di 11 Bukit Aman di Lundu, Sarawak. Ikuti perincian kes ini dalam laporan khas Predator Seksual Kanak-kanak disediakan wartawan Tun Hizami Hashim. Seorang pedofil warga tempatan dijatuhi hukuman penjara 48 tahun 6 bulan dan 15 sebatan setelah mengaku bersalah melakukan jenayah seksual ke atas 18 kanak-kanak. Tertuduh yang ditahan pada awal Julai lalu di Lundu, Sarawak disyaki telah melakukan perbuatan terkutuk itu terhadap lebih 34 kanak-kanak di seluruh negara. Suspek yang berusia 40 tahun itu telah dikesan melakukan perbuatan terkutuk ini sejak tahun 2007. Bermula di Sedang, kemudian di Melaka sebelum pulang ke negeri asalnya di Sarawak pada tahun 2016. Modus operandinya hanya dengan mengumpan mereka untuk bermain permainan video di telefon bimbitnya sebelum melakukan amang seksual ke atas mereka. Menurut Ketua Penolong Pengarah Bahagian Siasatan Jenayah Seksual Wanita dan Kanak-kanak di 11 Bukit Aman, ACP Siti Kamsi Hassan, pihaknya telah bekerjasama dengan Polis Persekutuan Australia, AFP, dari segi perkongsian maklumat dan kemahiran dalam menjejaki suspek. Suspek ni dia guna penyamaran identiti. Aktiviti dia di dark web, dia hanya menggunakan nama samaran. Jadi perkongsian dia tidak melibatkan wajah dia, tidak mendedahkan identiti dia. Jadi hanya gambar-gambar mangsa sahaja. Jadi mangsa pun sebahagian tubuh badan tertentu sahaja. Jadi dari sini kita gunakan teknik memancing. Kita pancing dia dengan kerjasama, kita panggil covert investigation, iaitu siasatan menyamar di dark web. Jadi di sini kerjasama pihak yang lebih mahir lah, khususnya AFP. Identiti dia mula terdedah apabila kita dapat kesan nama dia dengan menggunakan orang kata kaedah-kaedah dan juga teknik-teknik teknologi lah, sistem teknologi yang ada dalam PDRM sendiri. Kita cuba buat padanan identiti siapa, profiling ni adalah milik siapa. Kita buat pencarian di pelbagai platform media sosial lah. Sebaik saja kita identiti dia terdedah, kita terus menghantarkan tim untuk buat tangkapan lah. Penemuan ribuan pahan pornografi kanak-kanak terkandung dalam telefon bimbitnya membawa kepada pembukaan kertas siasatan di bawah Seksyen 10 Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017. Suspek ni dia memang bergerak bersendirian. Dia tidak ada rakan sejenayah dia. Dia bukan bersindiket. Dia cenderung kepada kanak-kanak lelaki yang umur antara 5, 6 hingga 12 tahun. Dia seronok berkongsi dalam kalangan komuniti pedofil ni sebenarnya. Jadi dia berkongsi di dark web macam mana cara dia buat, macam mana keseronokan yang dia dapat apabila dengan kanak-kanak ni macam mana, dengan kanak-kanak yang umur ni macam mana, terutamanya beronani, pegang kemaluan, rakam gambar kemaluan. Jadi kanak-kanak dia tak faham benda tu salah atau tidak, dia merakam aksi ni dan dia kongsikan di dark web. Suspek yang bekerja sebagai konduktor lapangan di Keladang, Kelapa Sawit kini sedang menjalin hukuman penjara dan sebatan. Namun, beberapa pertuduhan lagi dijangka akan dicadangkan kepada Timbalan Pendakwa Raya dalam tempoh terdekat. Hasil soal siasat terhadap suspek ini, kita dapat mengenal pasti 4 mangsa. Pendedahan dia mengatakan ada mangsa-mangsa dalam kalangan anak jiran dan kesemua 4 kertas siasatan ni lengkap dan dah pun dituduh. Kita mengharapkan kerjasama daripada ahli masyarakat yang mengetahui, yang mengenali, yang pernah mengenali dan pernah mungkin anak mereka menjadi mangsa kepada suspek ini, penama ini. Kita minta mereka tampil untuk kita bawa untuk menjalankan siasatan selanjutnya. Kes jenayah pedofilia ini turut mendapat perhatian pakar perunding psikiatri Universiti Malaya, Profesor Madya Dr. Muhsin Ahmad Zahari, yang khawatir sekiranya mangsa seksual kepada predator itu mengalami gangguan emosi dan psikologi. Budaya perpetrator, orang yang melakukan ini, dia sendiri ada sejarah masa kecil dia aniaya secara seksual. Ini yang paling kita khawatiri sekali, vicious cycle.
Maknanya ini kena kalau boleh rantaian tu dipotong lah. Maknanya kita tak mahu dia jadi mangsa, dia menganiaya orang. Kalau ibu bapa lah yang ada anak yang perubahan kelakuan masa kecil, jangan dipandang enteng ataupun dipandang sepi saja masalah tu. Jadi kalau anak-anak tu ada memberitahu mereka didampingi orang yang tak dikenali, kadang-kadang relate dengan incest. Incest ni ahli keluarga. Boleh berlaku di kalangan sama ada perpetrator ataupun pemangsa tu yang dikenali atau tidak dikenali. Profesor Madya Dr. Muhsin turut mencadangkan agar pendidikan seks diterapkan kepada anak-anak sejak kecil kerana ia mampu menjadi vaksin dalam membendung jenayah pedofilia. Sexual education ni kadang-kadang lebih baik juga daripada ibu bapa, sebab kalau ibu bapa dapat menceritakan keadaan mengikut umur, contohnya kita bagi tahu organ mana, keadaan mana yang sepatut tidak disentuh oleh orang. Kita sepatutnya kena tutup pakaian kita supaya orang tak nampak benda-benda yang orang tak sesuai untuk publik, contohnya kan. Jadi kita kena bersahabat dengan anak kita lah, seolah-olah anak kita menjadi selesa bercakap dengan perkara-perkara ini kepada kita. Kanak-kanak ni kadang dia tak tahu nak bercakap, guna bahasa yang sebaiknya, yang mudah difahami. Dia mungkin menceritakan keadaan itu melalui lukisan. Ataupun umpama dia macam role play balik benda itu. Jadi benda-benda macam ni kena ambil serius. Individu yang menyedari mereka mempunyai kecenderungan seks terhadap golongan bawah umur pula dinasihatkan untuk mendapatkan rawatan awal dengan mengikuti program psikoterapi bagi mengelak menjadi predator seksual kanak-kanak. Pedofilia ni sebahagian daripada penyakit mental. Tak ada lagi yang menyatakan pedofilia ni berpunca daripada genetik ke, tak adalah. Faktor psiketeran memainkan peranan yang penting. Peringkat awal lagi dia boleh dapat rawatan. Bila rawatan tu dia bercakap dengan terapi dan sebagainya, dia insya-Allah akan berkuranganlah dia punya keinginan dan jadi satu aspek pengawalan inhibitory. Maknanya kita memperkuatkan daya ketahanannya untuk melawan kecenderungan seksual terhadap kanak-kanak tadi. Pemikirannya kena restructure balik sebab dia tak confident jumpa dengan orang dewasa berkenaan dengan seksual sebab ada social phobia dan sebagainya. Kanak-kanaklah jadi mangsa yang paling mudah sekali dalam melahirkan naluri seks dia. Ada yang menggunakan ubat juga. Dia panggil macam ubat anti-androgen atau mengawal hormon. Bila bagi ubat hormon ini, keinginan seks dia akan berkurangan lah. Jadi siapa yang ada sexual disorder contohnya, termasuklah pedofilia ni, dia boleh dikawal melalui menggunakan ubat ni juga. Ekoran itu, ibu bapa disarankan untuk lebih berhati-hati dalam memuat naik gambar anak-anak di media sosial agar mereka tidak menjadi sasaran kumpulan pedofil. Ibu bapa seharusnya orang yang utama dalam orang kata mengenal pasti risiko, mengawal, memantau aktiviti anak-anak mereka, sama ada aktiviti secara fizikal di luar ataupun aktiviti di alam maya. Dan nombor satu sekali, dengan trend jenayah semasa pada hari ini, dengan budaya masyarakat kita pada hari ini, dengan adanya kemajuan ICT, sudah tentu aktiviti di alam maya ini adalah membuka ruang yang luas kepada sama ada anak-anak mereka untuk menjadi mangsa ataupun pemangsa jenayah. Dan juga sekiranya berlaku sebarang orang kata menjadi mangsa jenayah ataupun mengetahui jenayah terhadap kanak-kanak itu berlaku, segera tampil untuk melaporkan kepada pihak yang mempunyai otoriti, mempunyai kuasa, terutama sekali adalah pihak polis lah, untuk kita terus menangani jenayah itu. Individu yang melakukan amang seksual terhadap kanak-kanak boleh disiasat di bawah Seksyen 14 Akta Kesalahan Seksual Kanak-kanak 2017 yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan sebatan jika sabit kesalahan. Laporan Tun Nizami Hashim, 999. Kita datang balik dia tak ada dah. Lepas tu kita cari lebih kurang Disangka abang telah pulang ke rumah, rupanya terjatuh ke dalam sungai. Kehilangan mangsa, seorang tukang baik pulih bot disedari oleh adiknya selepas mereka bersama-sama meletakkan bot yang telah dibaiki di hadapan jeti Limbungan Pulau Ketam, Kuala Terengganu. Perinciannya dalam tragedi 999 minggu ini.
Ketika kejadian, mangsa Izman Muhammad 44 bersama adiknya Juhan Muhammad dan 4 lagi rakan menurunkan sebuah bot yang telah siap dibaiki ke sungai kira-kira jam 3.30 pagi. Menurut Johan, kehilangan abangnya hanya disedari ketika proses mengalihkan bot di hadapan jeti kira-kira jam 4.30 pagi. Saya bawa tarik bot keluar, dia ada depan kat gigi air, lebih kurang air dekat pinggang je. Lepas tu bila bot ke tengah, mana kru 4 orang tu duduk atas bot semua. Juhan menyangka abangnya telah pulang ke rumah terlebih dahulu setelah tugasnya selesai, namun dia kembali ke sungai apabila menyedari mangsa tiada di rumah. Bila kita sudah simpang bot, kita datang balik, dia tak ada dah. Lepas tu kita cari lebih kurang 4 jam lepas tu. Hasil pencarian mayat mangsa berjaya ditemui oleh anaknya di dasar sungai kira-kira jam 8 pagi. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Assistant Commissioner Abdul Rahim Maddin, mayat dibawa ke unit forensik Hospital Sultanah Nur Zahirah untuk tindakan lanjut. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Seorang wanita maut akibat tertimbus dalam kejadian runtuhan tanah di rumahnya dekat Jalan Sungai Palas, Cameron Highlands, Pahang, Sabtu lalu. Mangsa Wijaya Kupus Wami, 59 tahun, ditemui pasukan penyelamat jam 5.45 petang. Sebelum itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Cameron Highlands yang menerima panggilan kecemasan pada jam 3.30 petang menggerakkan 7 anggota ke lokasi kejadian. Runtuhan berlaku akibat hujan lebat dan mangsa dipercayai terperangkap dalam runtuhan dengan anggaran kedalaman 1 meter. Menurut Ketua Zon 3 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, Syahrul Nizam Nasir, ketika kejadian 4 sekeluarga berada di rumah. Dipercayai hujan lebat selama 2 jam sebelum kejadian mencetuskan pergerakan tanah mengakibatkan rumah roboh dan tertimbus tanah runtuh. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor menyelamatkan 9 lelaki terperangkap di Sungai Kedondong, Kuala Kubu Baru, Selangor, Sabtu lalu. Pihak bomba yang menerima panggilan pada jam 7.55 malam menggerakkan 9 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Kubu Baru dan tiba di lokasi kejadian jam 8.27 malam. Dalam kejadian itu, 2 daripada 9 mangsa berusia 16 hingga 20 tahun berjaya melepasi sungai. 7 yang lain pula terperangkap di bahagian tengah sungai namun terselamat kerana berada di kawasan berbatu. Kita telah menemui mangsa seramai 9 orang yang terperangkap di seberang sungai, dibawa menyeberangi Sungai Kedondong untuk ke tempat yang selamat. Kerja-kerja menyelamat ketika itu agak sukar ekoran arus sungai yang deras. Operasi tamat jam 11.45 malam. 2 penjenayah warga asing maut setelah berbalas tembakan dengan pihak polis di Kubang Semang, Pulau Pinang. Suspek melepaskan 2 das tembakan ke arah polis, manakala rakannya pula cuba menyerang polis menggunakan parang. Perinciannya dalam rangkuman kejadian jenayah seminggu 999. Menurut Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Muhammad Suhaili Muhammad Zain, dalam kejadian yang berlaku kira-kira jam 5.50 pagi itu, 2 lelaki disyaki menaiki sebuah kenderaan berwarna kelabu dalam keadaan mencurigakan di Jalan Penanti sebelum pihak polis mengarahkan suspek memberhentikan kenderaan mereka. Suspek dalam keadaan panik memecut laju untuk melarikan diri sebelum berhenti di kawasan semak, manakala seorang daripada suspek yang berada di tempat duduk penumpang keluar dan melepaskan tembakan manakala rakannya cuba menyerang polis dengan parang. Bagi tujuan mempertahankan diri, polis melepaskan tembakan dan menyebabkan suspek terbunuh. Polis turut menemui 2 paket dadah serta alatan pecah rumah di dalam kenderaan suspek. APMM Johor berjaya merampas syabu yang disembunyikan di dalam tong minyak hasil pemeriksaan yang dijalankan ke atas sebuah bot di Tanjung Setapar, Kota Tinggi, Rabu lalu. Dadah yang dianggarkan bernilai RM350,000 itu cuba diseludup ke negara jiran. APMM mengesan sebuah bot gentian kaca dalam kedudukan 1.6 batu nautika di selatan Tanjung. Suspek yang cuba melarikan diri menggunakan sebuah bot berjaya dikejar sehingga menghampiri sempadan laut Malaysia-Indonesia sebelum berjaya meloloskan diri. Susulan itu, sebuah bot tanpa nombor pendaftaran telah ditunda ke jeti pos maritim di Pengerang. Kes disiasat di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952.
Seorang ahli perniagaan yang dikenali sebagai Datuk Ken dan isterinya didakwa di Mahkamah Magistrate Selayang atas 4 pertuduhan kerana menjadikan rumah mereka di Rawang sebagai tempat perjudian. Tertuduh yang berusia 40 tahun bersama isterinya 41 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan memohon untuk dibicarakan sebaik pertuduhan terhadap mereka dibacakan secara berasingan. Berdasarkan kertas pertuduhan, mereka didakwa menggunakan kediaman milik persendirian itu sebagai pusat perjudian terbuka antara 5.15 petang hingga 6.15 petang pada 6 Julai lalu. Pendakwaan terhadap mereka dibuat mengikut Seksyen 4-1-A Akta Rumah Judi Terbuka 1953 Pindaan 2001. Taktik dua wanita menyembunyikan dadah di dalam bengkong dan memakai jubah bagi cubaan menyeludup bahan terlarang itu terbongkar apabila ditahan pihak polis di kilometer 37 Tawau Semporna jam 5.50 pagi Khamis lalu. Menurut Ketua Polis Daerah Tawau, ACP Peter Umbuas, pihaknya menemui dadah dalam 2 bungkusan. Suspek yang berasal dari negara jiran itu ditahan bersama seorang lelaki warga tempatan berusia 48 tahun yang turut berada di dalam kenderaan terbabit. Pihak polis akan terus memburu saki-baki sindiket bagi membantu siasatan. Terima kasih kerana setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Mewakili tim penerbitan 999, saya Sofia Nur Solehatun mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.